Hai dan Assalamualaikum. Saya akan berkongsi tentang perancangan suka profesional dari segi kewangan, pemasaran serta keselamatan. Saya Sharifah Nur Alia Shkina binti Sa'ibu Airline Syed Anwar daripada UiTM Dungun Cawangan Terengganu, kod HSK221 Pengurusan Sukan. Perkongsian ini adalah sempena program sulam yang diadakan. Yang pertama, apakah perancangan sukan? Terdapat beberapa perancangan yang perlu dititik beratkan sebelum menguruskan sesebuah acara sukan, iaitu dari segi kewangan, pemasaran, tajaan, publicity, perasmian, keselamatan, perubatan serta teknikal. Apakah perancangan kewangan? Definisi kewangan adalah ditakrifkan sebagai pengurusan wang yang merangkumi aktiviti. Oleh itu, perancangan kewangan adalah perancangan di mana penganjur perlu merancang dan menetapkan cara dan sumber kewangan yang akan digunakan ketika acara dijalankan. Kewangan merupakan faktor penting yang menjadi penggerak aktiviti secara kemas dan teratur. Apakah cara merancang kewangan? Cara merancang kewangan adalah dengan menyediakan belanjawan. Belanjawan merupakan perancangan yang dinyatakan dalam bentuk kewangan. Ia juga adalah anggaran pendapatan dan perbelanjaan dalam tempoh aktiviti. Belanjawan akan diuruskan oleh bendahari kelab. Apakah pula sumber kewangan? Sumber kewangan adalah daripada pungutan yuran ahli dan yuran pendaftaran, yuran bulanan kelab, mengadakan program amal dan daripada penajaan, iaitu daripada pihak swasta maupun ahli korporat. Apakah kepentingan kewangan? Kepentingan kewangan adalah program yang dijalankan akan berjalan lancar dari segi perbelanjaan, iaitu segala perbelanjaan dapat dilunaskan dengan kewangan yang mencukupi. Segala keperluan seperti alatan sukan dan minuman dan makanan dapat disediakan dan mencukupi. Income. Okey, income ni pula datang daripada mana? Income ni pula datang daripada kebanyakannya dua sumber ni lah. Pertama mungkin daripada gaji kita, daripada gaji. Ataupun kedua adalah daripada kita punya bisnes. Mungkin ada yang buat bisnes. Dia yang makan gaji, dan ada juga yang buat bisnes. So, itu adalah sumber kita punya income. Dan lepas tu pula, itu duit masuk. Income duit masuk. Okey, bagaimana pula duit keluar? Okey, kalau duit keluar pula, kita panggil expenses. So, expenses. So, duit masuk, duit keluar. Cash flow. Aliran tunai. Duit income kita dapat tunai, kan? Dapat kat kita, lepas tu kita belanja expenses, so kita keluar, masuk. Itu konsep asas dia. Okay. So expenses ni apa? Macam-macam lah. Pertama mungkin living expenses, kan? Kedua mungkin dari segi kita punya hutang-hutang, loan, kan? Ketiga tax, untuk orang yang kena tax, kena bayar tax dulu, dapat income kena bayar tax dulu. Okay. Kalau buat bisnes, kelebihan dia buat bisnes, dia dapat duit bisnes, dia akan tolak dia punya kos jualan, modal semua everything, dia akan tolak dia punya expenses, business expenses, allowable business expenses, so barulah tolak, dapat untung, kita panggil profit before tax. Lepas tu kita akan kira berapa tax, kan? So lepas dapat tax bersih, baru dapat net profit after tax, profit after tax. So yang tu barulah consider company punya income ataupun business punya income. Okay, ramai orang kadang Konsepnya adalah sama di dalam sesebuah kelab ketika merancang sesebuah pertandingan, iaitu bermula daripada income, pendapatan yang diperoleh daripada yuran-yuran dan juga tajaan. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk memenuhi segala perbelanjaan. Oleh itu, perancangan ini amatlah penting bagi memastikan pendapatan
adalah sama dengan perbelanjaan atau pendapatan melebihi perbelanjaan. Seterusnya adalah dari segi pemasaran. Apakah perancangan pemasaran? Definisi pemasaran adalah satu proses yang membantu sesebuah kelab menukar sesebuah aktiviti kepada khalayak dengan sesuatu nama, kedudukan atau wang yang diperlukan oleh sesebuah kelab. Oleh itu, perancangan pemasaran adalah satu rancangan yang disediakan oleh pihak penganjur program untuk melaksanakan proses tersebut. Apakah langkah-langkah pemasaran? Langkah-langkah pemasaran adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kumpulan sasaran, iaitu jumlah peserta dan anggaran jumlah penjanaan. Seterusnya adalah nama program. Nama program adalah menjadi pilihan utama dan perlu selari dengan aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga adalah prinsip pemasaran 6P, iaitu product, price, public, place, production and promotion. Yang terakhir adalah perancangan pemasaran. Perlu dirangka dengan teliti dan bersesuaian dengan prinsip 6P. Apakah pula kepentingan pemasaran? Kepentingan pemasaran adalah pemasaran dapat membantu penganjur untuk lebih peka terhadap kumpulan sasaran, nama program, prinsip 6P serta perancangan pemasaran. Ia juga membantu program untuk lebih lancar dari segi tempat, produk dan promosi. Yang terakhir adalah ia dapat membantu untuk memastikan agar program yang dijalankan akan mengikut perancangan dan persesuaian dengan konsep yang telah ditetapkan. Video di bawah akan menerangkan lagi menurut apakah Kotler itu pemasaran. Cikgu gunakan definisi Kotler sebab Kotler dianggap sebagai bapa pemasaran. Is a marketing guru. Dia adalah tokoh pemasaran yang sangat popular di dunia. Jadi cikgu nak gunakan definisi Kotler. So menurut Kotler, pemasaran ialah satu proses di mana peniaga cuba mencipta nilai. Okay? Cipta value untuk pelanggan. Jadi barang ni mesti ada value. Pengguna mesti anggap barang ni sebagai barang yang bernilai. Jadi kalau kita berjaya mencipta nilai untuk suatu barang, pada masa yang sama, kamu kena wujudkan hubungan yang kukuh dengan pelanggan supaya pelanggan akan beri sesuatu yang bernilai kepada kamu. Okay? So, di sini apa yang berlaku ialah peniaga ni mesti mencipta nilai bagi pelanggan. Pelanggan mesti rasa barang kamu ni barang yang bernilai. Yang kedua, kita cuba wujudkan hubungan yang kukuh supaya kamu dapat nilai daripada pelanggan sebagai balasan. Okay? So, apa dia nilai? Nilai ni adalah pembahagian antara faedah dengan kos. Faedah ni merujuk pada apa yang kamu dapat. Kos ialah apa yang kita kena belanja untuk mendapatkan faedah tersebut. Jika faedah melebihi kos, nilainya akan meningkat. Jika kos melebihi faedah, nilainya akan menurun. So, tugas pemasar ialah cuba mencipta nilai yang tinggi. Jadi, kalau pengguna rasa barang ni bernilai, dia akan beli dan kamu akan dapat balasan dalam bentuk wang daripada pelanggan. Itu pandangan Kotler ya untuk maksud pemasaran. Okey. Okey, apakah kepentingan pemasaran? Okey, so ada 5 keyword penting yang kamu kena hafal. Satu ialah mewujudkan permintaan. Okey, so bila kita berjaya memasarkan barang dengan lebih baik, okey, pengedaran kita bagus, okey, pembungkusan barangnya sangat menarik, harga yang berpatutan menyebabkan pengguna akan beli barang kita. Bila pengguna beli, maka wujudlah permintaan untuk barang tersebut. Mereka mula minta barang tersebut. Okey. Yang kedua, mewujudkan nilai. Nilai maksudnya value. Okey, cipta value untuk suatu produk. Contohnya, kamu tengok daun kering. Okey, daun kering batu ni tak ada nilai kalau kita berjaya memasarkan barang tu. Daun kering ni katakan kamu cipta sebagai satu gambar yang menarik, okey, you letak frame yang cantik, maka wujudlah nilai untuk daun kering tersebut. Maka pengguna akan beli. So, tugas pemasaran ialah mencipta nilai, value untuk suatu produk. Bila dinilai, pengguna sanggup beli barang tu. Okey. Yang ketiga, membuka peluang perniagaan. Peluang perniagaan ni merujuk pada peluang untuk orang lain untuk berniaga. Contohnya, pengedaran. Jadi, bila kita wujudkan aktiviti pemasaran, maka wujudlah peranan peruncit, pemborong untuk memasarkan barang tersebut. Okey. Ada peluang untuk membekalkan bahan mentah.
ada peluang untuk menyediakan pengangkutan. Jadi banyak peluang perniagaan wujud daripada aktiviti pemasaran. Okey. Pemasaran juga meningkatkan jualan. Okey, sales. Jualan akan meningkat. Bila jualan meningkat, peniaga dapat banyak untung. Okey. Dan last one ialah memperluaskan share pasaran. Okey, kalau kita berjaya membuat pemasaran yang baik, saiz pasaran kita akan meningkat. Okey, so ini kepentingan pemasaran. Ingat dia, ada 5 keyword: permintaan, nilai, peluang, jualan, share. Okey, kita pergi kepada pendekatan pemasaran. Macam saya sebut tadi, ada 5 pendekatan pemasaran dan semua ni adalah fakta khusus, jadi kena sebut dengan betul. Okey. So yang pertama dikenali sebagai pendekatan pengeluaran. Okey. Pendekatan pengeluaran ni dia membuat andaian. Okey, dia buat andaian pengguna akan beli apa saja yang ada dalam pasaran. Tapi dengan syarat kita mesti keluarkan barang dengan harga yang murah dan barang ni mudah didapati. Okey, so pengguna sanggup beli apa saja dengan syarat barang ni murah dan barang ni mudah didapati. Okey, so pengeluar ni memberi keutamaan pada pengeluaran barang secara besar-besaran. Jadi kalau kita keluarkan barang secara besar-besaran, kita dapat menjimatkan kos. Okey, kita mampu. Yang terakhir adalah keselamatan. Apakah perancangan keselamatan? Definisi keselamatan adalah perihal selamat, kesejahteraan atau keamanan. Oleh itu, perancangan keselamatan adalah di mana penganjur merancang untuk memastikan peserta serta penganjur dalam keadaan selamat dan aman sebelum, ketika dan selepas aktiviti dijalankan. Keselamatan terdiri daripada 2 persediaan, iaitu persediaan fizikal serta persediaan alatan. Persediaan fizikal contohnya memanaskan dan menyejukkan badan, manakala persediaan alatan contohnya adalah pakaian, alatan sukan serta peraturan. Apakah perincian dalam keselamatan? Terdapat 3 perincian dalam keselamatan. Yang pertama adalah pakaian. Pakaian dalam sukan haruslah sesuai dengan saiz tubuh badan dan membenarkan penyejatan peluh berlaku. Pakaian yang diperbuat daripada kapas adalah sesuai dengan iklim negara kita kerana ia menyerap peluh. Ini akan mengelakkan peningkatan suhu yang mendadak. Pakaian yang terlalu ketat akan menjerut peredaran saluran darah dan ia akan menjejaskan kesihatan dan prestasi peserta. Yang kedua adalah peralatan bersukan. Peralatan mestilah bersesuaian dengan umur, ketinggian dan keupayaan fizikal individu tersebut. Untuk keselesaan bersukan, malahan akan dapat meningkatkan motivasi individu tersebut untuk terus terlibat dalam sukan. Yang ketiga adalah peralatan keselamatan. Semua peserta atau pemain mestilah menggunakan peralatan keselamatan untuk mengelak dari berlakunya kecederaan. Kebanyakan alatan keselamatan adalah mengikut kesesuaian pemakainya. Sukan-sukan yang berisiko tinggi untuk mendapatkan kecederaan seperti hoki, rugby, taekwondo dan bola sepak mempunyai alatan seat pad, abdominal guard, headgear dan sarung tangan untuk melindungi bahagian-bahagian tertentu. Perincian dalam keselamatan yang seterusnya adalah peralatan pertandingan. Penganjur pertandingan haruslah mengutamakan keselamatan terutamanya dalam menyediakan peraturan sesuatu pertandingan. Peraturan-peraturan permainan yang telah ditetapkan oleh badan-badan sukan wajib dipatuhi agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Seharusnya penganjur sesuatu kejohanan atau pertandingan merujuk peraturan yang telah disediakan dan diedarkan kepada semua yang terlibat. Yang terakhir adalah dari segi padang dan gelanggang. Kawasan permainan atau latihan seperti padang dan gelanggang haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik dan tidak membahayakan penggunanya. Sebagai contoh, padang rugby yang tidak rata dan berlubang-lubang boleh mencederakan pemain. Apakah kepentingan keselamatan? Kepentingan keselamatan adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini.
untuk menjaga diri daripada tercedera dan untuk memastikan aktiviti sukan dan permainan dapat berjalan dengan lancar tanpa berlaku sebarang halangan. Video di bawah akan menerangkan lagi langkah Ada 5 keselamatan langkah keselamatan dalam bersukan yang adik-adik perlu tahu supaya dapat mengelakkan kecederaan daripada berlaku. Yang pertama, adik-adik harus melakukan senaman warm up ataupun regangan. Adik-adik tahu tak apa tu senaman warm up atau regangan dan macam mana? Okay, dekat sini ada contoh cara untuk melakukan warm up ataupun regangan. Okey, regangan dan warm up harus dilakukan dalam 15 hingga 20 minit supaya tidak berlaku kekejangan otot ketika bersukan. Okey. Kedua, adik-adik selalu memakai pakaian dan kasut yang bersesuaian ketika bersukan. Memakai baju menyerap haba dan kasut yang sesuai untuk mengelakkan kaki selia. Contoh baju yang sesuai seperti jersey, t-shirt dan baju yang boleh menyerap peluh supaya adik-adik dapat bersukan dengan selesa. Kasut pula tali kasut harus diikat ketika bersukan supaya adik-adik tidak terjatuh. 3. Kawasan bersukan harus sesuai dan selamat supaya tidak berlaku apa-apa kecederaan. Pastikan kawasan untuk bersukan selamat dan diselenggarakan dengan baik. Sebagai contoh, kawasan bersukan harus luas dan tiada benda-benda yang tajam ataupun kawasan-kawasan yang berbahaya. Yang keempat, senaman dapat meningkatkan otot adik-adik. Melakukan senaman resistance training dapat mengelakkan risiko cedera pada otot adik-adik. Ini contoh resistance training yang adik-adik boleh lakukan dengan ibu bapa supaya ibu bapa dapat memantau dan tidak berlaku kecederaan ketika melakukan training tersebut. 5. Dapatkan rawatan doktor jika berlaku kecederaan supaya ia dapat dirawat dengan segera dan tidak berlaku kemudaratan. Dapatkan konsultasi doktor atau fisioterapi pada kecederaan adik-adik. Kerana doktor ingin merawat kecederaan yang serius dan doktor dapat memberi ubat-ubat yang dapat mencegah kecederaan adik-adik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jika terdapat sebarang soalan, boleh diajukan di bahagian komen.